من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama meneruskan lagi pengajian kita, meneruskan lagi usaha kita menuntut ilmu. Disebabkan menuntut ilmu itu adalah wajib dan fardu ke atas setiap muslim dan muslimah, maka kita tuntut ilmu. Jadi faham atau tidak faham itu dia jatuh nombor dua. Yang pertama, kita kena buat sebab Allah SWT fardukan kepada kita, dan kita terus mendoakan untuk Allah bagi kita kefahaman yang kukuh, kefahaman yang betul, kefahaman yang seperti mana yang Allah nak kita faham. Jadi semoga Allah SWT menghindarkan kita daripada segala kefahaman yang tidak betul, gangguan syaitan, dan semoga Allah SWT sentiasa memberi rahmat dan perlindungan kepada kita dan memberi keberkatan di dalam setiap apa yang kita amalkan. Mohon maaf kalau lighting dia tak berapa okey, tuan dia pun tak berapa nak cerah sangat. Jadi hari ni saya dah adjust dah, tak mau juga jadi macam ni je. Jadi kita teruskan je lah, insya-Allah dengan apa yang kita ada. Yang pentingnya berjemaah dapat melihat apa yang saya share dekat skrin tu. Jadi sebenarnya dalam topik yang kedua ni, dosa besar yang kedua ni, dia sebenarnya ada banyak hadis yang diletakkan di dalam bab ini, di dalam item nombor 2 ni. Jadi kita tak boleh nak belajar kelang-kabut sangat. Saya kalau belajar kelang-kabut ni, saya jadi kelang-kabut. Ini pun orang belajar tenang, saya pula jadi kelang-kabut. Kadang-kadang saya memang jenis agak yang bila cakap pun laju. Jadi saya dalam proses lagi untuk bercakap dengan agak perlahan dia punya hikmah dia. Jadi kalau tak faham tu boleh tanya terus, insya-Allah. Jadi hari ni kita tengok kepada hadis-hadis yang seterusnya. Sebenarnya hadis yang minggu lepas tu ada satu benda yang saya tertinggal untuk sebut, yang mana bila Nabi kata, bila Nabi ditanya tentang bila Nabi menyebut tentang Nabi ditanya tentang dosa yang paling besar. Apabila ditanya apakah dosa yang paling besar, Nabi jawab, antaj'ala lillahi nidda, kamu menjadikan bagi Allah SWT itu sekutu. Okey, dan dialah yang menjadikan kamu. Lepas tu Nabi ditanya lagi, orang tu tanya lagi, kemudian apa? Nabi jawab, kamu membunuh anak kamu dengan sebab kamu takut untuk anak kamu itu berkongsi makanan dengan kamu, ataupun kamu takut kamu tak dapat bagi makanan kepada anak-anak kamu. Itu kita dah bincang dah. Cuma yang part yang terakhir itu, sebenarnya part ini ada dalam bab yang akan datang, tetapi disebabkan di dalam hadis ini ada satu lagi perkataan yang mana dekat situ ada concern dia, ada perkara yang Nabi nak tekankan dekat situ. Dia bukan hanya tentang berzina, tetapi berzina dengan siapa. Okey, jadi dekat dalam hadis ini Nabi sebut, bila ditanya kemudian apa lagi dosa besar itu, Nabi jawab, antuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Maka dalam hadis ini dia bukan membawa makna kalau berzina dengan orang lain boleh, tidak. Berzina itu sendiri dah berdosa besar, dah berdosa besar dah. Na'udzubillah, semoga kita terhindar daripada dosa-dosa ini. Tapi kenapa Nabi letak dalam hadis ini, di hujung ini Nabi kata halilata jarih, dengan isteri jiran kamu. Kenapa ada perkara itu? Kalau melihat kepada tafsiran-tafsiran para ulama, antara perkara yang senang untuk kita faham, yang senang untuk kita ambil tahu dan ingat dalam diri kita adalah, yang pertama, berzina dengan siapa pun adalah berdosa.
kita masih lagi kita masih lagi duduk dekat dalam tajuk dosa besar yang kedua. Tapi kita dah duduk dekat saya tak bawa kitab terjemahan. Kalau ada jemaah lain boleh bantu perenggan yang berapa, perenggan yang ke berapa dan muka surat yang ke berapa. Saya masih lagi berada tentang penjelasan sedikit tentang dosa yang paling besar yang bila ditanya kepada Nabi SAW yang ujungnya itu ada perkataan, ada terjemahan bahawa berzina dengan isteri jiran kamu. Yang tu yang saya nak tekankan kenapa. Kenapa ada isteri jiran kamu. Okay? Yang pertama macam saya bagi tahu tadi, berzina itu saja dah berdosa dah. Dengan siapa saja, maksudnya tak kira siapa, namanya berzina maksudnya melakukan persetubuhan dalam bentuk yang tidak dihalalkan oleh Islam, diharamkan oleh agama, maka itu satu dosa besar. Itu semua ijma' para ulama. Okey, ijma' para ulama. Yang kedua ni adalah berzina dengan isteri jiran kamu. Jadi saya nak tekankan dekat sini adalah kenapa dosa, ulama kata dosa berzina dengan isteri jiran adalah lebih besar. Kerana dia kata jiran ini kalau mengikut konteks dan harapan kita ada jiran, apa yang kita harapkan kepada jiran kita? Kalau jiran kita ada kita, apa yang dia harapkan kepada kita? Dia harapkan kepada kita atau kita mengharapkan kepada jiran-jiran kita adalah menjaga kita, bantu kita, menjaga anak isteri kita, melihat, membantu kalau ada kesusahan, kalau kita tak ada dekat rumah dan sebagainya. Itu yang diharapkan dalam kehidupan kita berjiran. Jadi kalau ada orang berzina dengan isteri jiran dia, maka dia dalam satu bentuk dia dah berzina, satu yang pertama. Yang kedua, dia dah merosakkan harapan orang-orang yang duduk dalam sistem kejiranan yang mana mengharapkan bantuan dan orang kata apa, pemantauan yang baik-baik terhadap salah seorang daripada ahli dalam kejiranan itu. Jadi itu di antara perkara yang disebut oleh para ulama kenapa Nabi sebut berzina dengan isteri jiran kamu. Dia bukan membawa makna berzina dengan orang lain boleh, tidak. Tetapi berzina dengan isteri jiran ataupun dalam kejiranan kita, maka itu dosa yang lebih besar dalam konteks berzina. Wallahualam. Jadi hari ini kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Kalau tengok dekat dalam skrin yang saya share ni, minta maaf siapa-siapa yang belum lagi ada kitab. Yang ni hadis yang seterusnya kita nak baca. Kalau ada yang dah ada terjemahan boleh bantu mana-mana yang boleh. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qila ya Rasulullah hadha lil qatil fama balul maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Wa qala alaihi salatu wassalam. Okey, yang ni lain dah. Okey. So kita berhenti dekat hadis yang tadi, yang pertama tadi. Okey. Nabi kata apabila bertemu dua orang muslim dengan dua pedang mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka bergaduh, mereka bertengkar, mereka bersengketa sehingga melibatkan alat-alat yang bahaya. Bisayfaihima ni maksudnya dengan pedang. Sebab orang dulu memang sentiasa dengan pedang sebab kehidupan mereka itu perlu kepada jihad. Mereka ini kalau masyarakat jahiliah sebelum itu pun memang mereka hidup dalam keadaan berperang dan sebagainya. Jadi senjata biasa ada dengan mereka. Mereka keluar berburu dan sebagainya memang ada. Tapi bukanlah dalam setiap masa sangat. Tapi nak bagi tahu kalau seorang dalam hadis nak bagi tahu kalau dua orang muslim bertemu dengan keadaan mereka mempunyai senjata untuk berperang, bergaduh, dan dia kata fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka. Para sahabat pelik lah. Dalam keadaan sahabat agak tertanya-tanya, Nabi dia kata qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
kalau hadza lil qatil, urusan akibat atau pembalasan neraka itu adalah untuk yang membunuh itu, tak ada masalah. Maksudnya boleh difahami, untuk yang membunuh. Fama balul maqtul, tapi kalau orang yang dibunuh ini kami tak faham, macam mana dikatakan orang yang dibunuh pun duduk dalam neraka juga, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi kata yang dibunuh itu masuk juga dalam neraka sebab apa? Sebab dia tu masa dia berjumpa dengan orang yang membunuh dia tu, dia pun berniat juga nak bunuh orang tu. Jadi kita fahami dekat sini bahawa dua-duanya ada niat nak membunuh. Jadi kalau ada orang tanya, habis tu kalau dua orang bertemu dengan dua pedang mereka, tetapi yang seorang ni dia bukan berniat nak bunuh, tetapi dia niat nak mempertahankan diri. Yang tu duduk dalam konteks yang lain. Sebab Nabi dah bagi illah dekat dalam hadis ini. Okey, maksudnya kalau ada dua orang bertemu dengan senjata, pistol ke apa ke, kalau dua-dua itu berniat untuk saling berbunuh-bunuhan, mencederakan contohnya, maka dua-duanya duduk dalam neraka berdasarkan hadis yang kita sedang baca ini. Tapi kalau salah seorang itu mati dan yang mati itu sebenarnya dia tidak berniat pun nak bunuh, maka dia terkeluar daripada konteks dan makna hadis yang kita baca sekarang ini. Jadi dua-dua orang duduk dalam neraka dan illah yang terbunuh, sebab yang terbunuh pun duduk dalam neraka juga, macam Nabi sebut dalam hadis ini adalah apa? Adalah sebab dia juga masa dia berjumpa dengan orang itu, dengan salah seorang yang membunuh dia tu, dia juga berniat untuk membunuh orang itu. Jadi hadis ini menceritakan tentang membunuh itu adalah dosa besar. Saya suka untuk pergi kepada satu hadis yang sebenarnya mungkin kita tak pernah dengar, jarang dengar kot, wallahu alam. Mungkin jarang dengar, tapi saya nak sebut juga cerita tentang bunuh dan dibunuh ini. Dibunuh dan dibunuh ini. Ini adalah satu hadis yang mungkin kita dah pernah dengar ataupun kita tak pernah dengar, dan dalam hadis ini saya selitkan sikit lah bagaimana kita nak memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dalam hadis ini Nabi kata yadhaqullahu li rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala yuqtalu hadha falyalijul jannah thumma yatubu Allahu 'ala al-akhar fayahdihi ila al-islam thumma yujahidu fi sabilillah fayustashhad. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis Muslim. Sebab tadi kita baca hadis dua-dua yang terbunuh masuk neraka, betul tak? Tapi ada tak konteks dua-dua yang terbunuh tapi dua-dua masuk syurga? Ini hadis yang saya sedang baca ni saja. Maksudnya kita bila kita faham satu konteks, kita ada konteks yang lain untuk kita faham. Semoga ilmu yang kita dapat tu lebih kuat. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Allah ketawa terhadap dua orang lelaki yang membunuh. Okey? Maksudnya berperang. Kedua-duanya masuk syurga. Itu sebab Allah gelak, Allah ketawa. Yadhhak. Qalu kaifa Rasulullah ya Rasulullah? Para sahabat peliklah. Macam mana pula dua-dua orang yang saling berbunuh tetapi dua-duanya masuk syurga? Nabi jawab, hadza yuqtalu hadza fayalijul jannah. Yang seorang ni dia berjuang berjihad di jalan Allah SWT dan dia mati, dibunuh. Maksudnya dia mati syahid dan dia masuk dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa orang yang membunuh tadi dengan sebab sama ada dia bertaubat ataupun dengan sebab dia masuk Islam. Fayahdihi, Nabi kata fayahdihi ilal Islam, dan Allah bagi hidayah dia masuk Islam. Thumma yujahidu fi sabilillah, kemudian dia berjihad di jalan Allah, fayustashhad, dan dia pun mati syahid, dan dua-duanya masuk syurga. Okey, banyak je cerita. Hamzah tak silap berperang dulu bukan Islam, tetapi bila masuk Islam berperang syahid, dua-duanya masuk syurga. Nak ceritanya dalam hadis ni ada, dalam hadis yang kita baca tadi dua-duanya masuk
neraka dengan sebab-sebab yang kita dah faham dah. Yang dua orang ini dalam hadis ini dua-duanya masuk syurga sebab apa? Sebab mereka saling berjuang dan berjihad di jalan Allah SWT. Satu awal meninggalnya, satu lewat sikit. Dan dalam hadis ini ada satu benda yang kita kena faham. Mungkin sebelum ini para jemaah mungkin tak pernah dengar, wallahualam, mungkin ada yang tak pernah dengar tentang Allah SWT ketawa. Okey, jadi ulama dia adalah dua mazhab macam kita biasa dengarlah tentang mazhab salaf dengan mazhab khalaf. Mazhab salaf dia tidak takwil. Maknanya bila kata Allah SWT ketawa, dia kata, ulama kata ma yaliqu bijalalihi. Apa yang layak selayaknya bagi Allah SWT yang maha agung, yang maha mulia. Okey, adalah pendapat yang mengatakan bahawa ketawa Allah Taala itu adalah rahmat. Maksudnya Allah memerahmati kedua-duanya. Jadi itu mungkin takrifan ataupun takwilan kepada golongan khalaf. Maka kita berlapang dada dengan persisihan pendapat para ulama dalam bab furu' ini dalam memahami ayat-ayat yang ada sedikit orang kata apa, dia panggil macam mutasyabihat tentang ayat-ayat akidah. Tapi ada golongan mengatakan bahawa ketawa mengikut apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Walaupun di sana ada terdapat beberapa nukilan yang disandarkan kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa dia juga mentakwilkan ketawa dalam hadis itu adalah rahmat, tetapi setelah ditelusuri sandaran itu tidak kuat. Tapi nak ceritanya ada dua golongan dalam akidah kita pun tahu ada manhaj salaf, ada manhaj khalaf. Jadi kedua-duanya ini betul selagi mana mereka ataupun kita tidak menjisimkan Allah SWT. Tidak membentukkan Allah SWT itu. Tidak menyamakan Allah Taala itu dengan makhluk. Tidak menyamakan Allah Taala dengan perkara-perkara yang baharu. Maka kita mensucikan Allah SWT daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Okey, jadi di sana ada manhaj salaf, dia ada manhaj, di sana ada manhaj khalaf. Maka kita berlapang dada, kita menerima segala persisian pendapat para ulama selagi mana, sekali lagi saya bagi tahu, kita tidak menyengutukan Allah Taala, kita tidak menyamakan Allah Taala dengan makhluk yang lain. Wallahu alam. Okey, jadi kita tengok ada soalan ke tak? Okey. Harapkan pegar-pegar makan padi. Okey. Maaf terpaksa undur. Okey, bukan. Ini saya silap ingatkan nak baca soalan. Okey, first time dengar Allah ketawa. Oh ya. Sebab saya kata saya yakin ramai yang tidak pernah dengar bahawa ada hadis-hadis yang seperti ini. Jadi hadis-hadis ini ada yang ulama menasukkan dia dalam kategori hadis-hadis yang mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah Taala. Jadi kita kena belajar betul, ini akidah. Ini akidah. Kalau ada orang sebut tentang benda ni dan kita kata tidak, tak boleh macam tu, sebab dalam hadis dia bagi tahu dah, dalam Sahih Muslim, boleh rujuk dalam Sahih Muslim, ada hadis itu. Ada juga hadis yang berkaitan ketawa juga tentang Allah ketawa tentang bila melihat ada dua orang bangun belah malam. Jadi ketawanya itu bukan macam manusia, confirm bukan macam manusia. Yang pentingnya Allah SWT bersifat dengan sifat yang maha layak bagi kekuasaan dan keesaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah SWT daripada segala barang-barang ataupun segala perkara-perkara kekurangan yang tidak layak bagi keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Ada lagi soalan tak? Okey. Kita masuk pada hadis yang seterusnya. Imam Az-Zahabi dia kata apa? Dia bawa lagi hadis yang lain. Dia kata la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata masihlah, Nabi kata dalam satu hadis yang diriwayatkan di dalam kalau lihat tengok dalam ada Musnad Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Jadi hadis ini sahih. Imam Zahabi pun bersetuju mengatakan hadis ini sahih.
disahihkan juga oleh Imam Hakim An-Naisaburi di dalam Al-Mustadrak, maka hadis ini kita boleh berhujah. Itu sebab saya bagi tahu hadis-hadis dalam kitab Az-Zahabi ini insya-Allah tidak ada masalah, kecuali apabila Imam Zahabi bagi tahu hadis ini tak okey. Dia bagi tahu, tapi dia letak juga sebagai sokongan. Tapi mengikut metod ataupun cara menulis Imam Az-Zahabi, kita tengok awal-awal ni semua hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang betul disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis yang saya highlight sekarang ni. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masihlah seseorang itu berada dalam kelapangan agamanya. Maksudnya dia rasa lapang dalam kehidupan dia beragama. Okay? Dia tidak ada masalah dengan agama dia. Dia tidak menjadi seorang yang bertentangan ataupun degil dalam mengikut agamanya. Selagi mana apa? Malam yatanadda bidamin haram. Selagi mana dia tidak mencetuskan pertumpahan darah yang haram. Maksudnya selagi mana dia tidak terlibat dalam pertumpahan darah ataupun membunuh dengan keadaan tidak hak, tidak sepatutnya dia bunuh. Maka itu di antara hadis lain yang menceritakan tentang seorang manusia, seorang Muslim yang mana masih lagi seorang itu berada dalam keadaan yang baik dalam agama dia selagi mana dia tidak membunuh. Okay? Jadi makna dia kalau dia bunuh orang, maka dia adalah orang yang ada masalah dengan agama dia. Dia duduk dalam kesempitan dia, dalam agama dia, dia dah melanggar undang-undang agama dia yang besar. Maka ini di antara dalil-dalil yang banyak ulama-ulama bawa daripada riwayat-riwayat datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang membunuh. Hadis yang seterusnya, wa qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Okey? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga tidak ada masalah, cumanya lafaz ini tidak ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, tapi ada dalam musnad yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain dengan lafaz yang agak lebih kurang lah dengan lafaz yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi ini. Jadi dia mungkin termasuk juga dia punya kategori martabat hadis ini naik menjadi hasan dan sahih disebabkan ada sokongan mutaba'ah dengan syawahid daripada riwayat-riwayat yang lain. Okey, makna dia apa? La tarji'u la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali, jangan kamu balik selepas kewafatan aku. Maksudnya gitulah, maksudnya selepas kamu dah jadi Muslim, jangan balik jadi kufar. Jangan balik buat kerja-kerja yang kamu duk buat dulu. Lebih kurang macam tu. Dia ada banyak konteks dia dalam hadis ini. Kalau nak ikut translation wording dia, maksudnya janganlah kamu semua selepas aku balik menjadi kufur, balik menjadi orang kafir. Yang mana kerja-kerja orang kafir itu apa? Buat kerja apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sering berpukul-pukulan, sering berbunuh-bunuhan, sering memancung kepala di antara salah seorang di antara kamu. Maksudnya saling berlaku peperangan. Sebab keadaan masyarakat jahiliah memang berbunuh-bunuh, berperang saja. Darah ini permainan biasa di kalangan orang-orang jahiliah. Jadi Nabi pesan jangan balik menjadi kufur, jangan balik menjadi kufar, menjadi orang kafir dan kamu berbunuh sesama kamu. Okey, itu tegahan ataupun amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi Imam Az-Zahabi bawa mari lagi hadis, wa qala Bashir bin Muhajir an Ibni Buraidah عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Nabi kata apa? Sesungguhnya laqatl. Kalau belajar bahasa Arab, lam itu ada yang lam makna dia yang biasa kita guna adalah lamul jar, huruf jar yang membawa makna bagi, yang membawa makna bagi ataupun untuk. Tapi kalau ayat dia macam ni, laqatlu mu'minin,
Dia tak baca liqatli, dia baca laqatlu mu'minin. Dia bawa makna penguat, nak bagi tahu betul-betul sesungguhnya membunuh seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin. Macam saya kata hari tu, ingat, kita pun dah faham dah bahawa membunuh orang lain yang bukan mukmin pun tak boleh juga. Kecuali kafir harbi. Nanti kita akan tengok nanti dalam hadis yang seterusnya. Okey, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Okey, sesungguhnya membunuh, hadis ni sesungguhnya membunuh seorang mukmin adalah dosanya paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya lebih besar daripada apa? Daripada runtuhnya, daripada musnahnya, daripada hancurnya dunia. Hadis ini kalau kita tengok dia riwayat Imam An-Nasa'i. Dah cek dah juga, hadis ini tidak ada masalah, sahih. Sanadnya okey, tidak ada masalah. Maka nak bagi tahu kata Allah SWT, di sisi Allah SWT, membunuh seorang mukmin itu, membunuh seorang muslim itu adalah lebih besar. Yang ni dosa dia lebih besar, implikasi dia lebih besar, masalah dia daripada runtuhnya ataupun hancurnya dunia. Allah meletakkan perumpamaan sebegitu nak menunjukkan bahawa besarnya dosa membunuh. Lagi Nabi kata apa? Waqala alaihi salatu wassalam. Nabi kata lagi, la yazalul mar' fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Lafzul Bukhari. Ini lafaz Bukhari. Lafaz dalam Bukhari. Hadis yang lebih kurang sama juga dengan hadis yang sebelum ni. Fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Dekat sini dia buat mari, dia kata ma lam yusib daman haraman. Mungkin bagi orang yang mungkin rasa macam oh tadi hadis dah ada dah, yang ni hadis lebih kurang je. Tak perlu kot. Tak, dia bukan isu tak perlu. Dalam agama, dalam kita belajar, kita kena baca apa yang dibuat mari oleh para pengarang. Okay? Kalau kita tak baca, yang pertama kita tak baca macam mana pengarang buat untuk kita baca. Yang kedua, kita dah kurang dari segi inventory ataupun maklumat-maklumat hadis yang mungkin sama tetapi lain dari segi lafaz dia, tapi makna dia sama. Okey. Dekat sini dia kata masihlah seseorang itu berada dalam keadaan lapang agama dia tidak ada masalah dengan agama dia selagi mana dia tidak menyentuh ataupun mengalirkan darah yang haram, iaitu membunuh. Lafaz ini oleh Imam Bukhari. Okey. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara pertama yang dimuhakamahkan ataupun yang dibicarakan, perkara pertama yang dibicarakan di antara manusia adalah dima, adalah tentang darah. Adalah tentang darah. Tengok hadis ni. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara pertama yang dibicarakan, ditentukan, dibuat bicaraan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Maksudnya kita kata tentang hari kiamat lah, sebab penghakiman itu berlaku pada hari kiamat. Dekat dunia ini penghakiman dilakukan oleh manusia berdasarkan apa yang Allah ajarkan kepada kita, Allah nak kepada kita. Tetapi ada juga balasan-balasan Allah SWT hasil daripada penghakiman dia yang Allah bagi balasan dekat dunia juga. Tapi hari ini cerita tentang perkara pertama yang dihakimi, dibicarakan hari kiamat nanti. Kita faham macam tu sebab walaupun tak ada hari kiamat tetapi bercakap tentang penghakiman dan pembicaraan, dia merujuk kepada penghakiman di hari akhirat. Di antara manusia adalah darah. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Bukhari, dalam kitab Diyat. Okey. Jangan rasa ada contradiction dengan satu lagi hadis yang lain. Yang mana Allah kata awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang dihisab di hari kiamat adalah solat, adalah sembahyang. Ada beza tak? Yang ni kita nak belajar.
Sebab kadang-kadang nampak macam ada contradiction ke? Ada pertindihan ke di antara kedua-dua hadis ini? Yang ni kata paling mula adalah solat. Yang ni pula hari ni tiba-tiba kita baca yang paling mula dibicarakan adalah berkaitan dengan darah. Dia tak ada contradiction. Yang pertama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Perkara pertama yang dihisabkan dalam kalangan dalam bab apa? Dalam bab ibadat adalah solat. Dia berkaitan dengan orang lain tak? Dia tidak berkaitan dengan orang lain. Dia berkaitan dengan diri manusia itu sendiri, dengan apa yang dia buat atas muka bumi dari segi ibadat. Bila himpun semua ibadat, perkara pertama yang dihitung, dihisabkan adalah solat. Solat. Okey. Yang hadis yang kita baca sekarang, perkara pertama yang dibicarakan di antara manusia. Maknanya perkara pertama yang dibicarakan tentang manusia dalam konteks dia dengan orang lain. Dia dengan makhluk lain. Hubungan dia dan kesan dia kepada orang lain. Bainan nas adalah perkara yang berkaitan dengan darah. Perkara yang berkaitan dengan bunuh. Berkaitan dengan nyawa. Jadi kalau kita tengok dua-dua hadis ini, dia tidak ada langsung percanggahan di antara kedua-duanya. Supaya kita sama-sama faham. Jangan nampak perkara ini walaupun secara umum mungkin dari luar nampak macam bertentangan, tapi sebenarnya kita kena faham betul-betul bahawa dia tidak bertentangan langsung. Yang pertama berkaitan dengan diri manusia dengan ibadat dia. Yang pertama sekali solat dihitungkan. Tapi bila membicarakan tentang manusia itu dengan orang lain, hak orang lain, perkara yang pertama dihitungkan adalah tentang darah, tentang kalau ada berlaku pembunuhan dan sebagainya. Okey. Membunuh ini macam sama besar dosa dengan syirik. Okey, kita dah bincang dah sebelum ni bahawa Nabi letak tu ada urutan dah. Nabi dah letak dah ada urutan. Kan Nabi sebut dulu syirik kepada Allah Ta'ala. Lepas tu baru mari tentang membunuh. Lepas tu baru mari tentang berzina dengan isteri jiran dan sebagainya. Maka kalau tengok isteri, Nabi letak susunan. Nabi dah letak susunan dah. Jadi membunuh itu juga dosa besar. Syirik adalah lebih besar. Confirm syirik lebih besar. Confirm syirik lebih besar. Sebab dia letak dari segi susunan dah betul dah. Dah letak dah syirik. Lepas tu Nabi Allah kata apa dalam Quran? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Dalam Imam Zahabi pun ijtihad diletakkan syirik duduk di atas sekali. Jadi yang tu saya dah terang dah itu sebenarnya. Okey. Lepas tu cuma macam mana pula yang bunuh diri terjun bangunan? Okey, yang bunuh diri dia masuk dalam kategori lain. Pemedam yang Arabi dia bunuh diri, dia masuk dalam kategori yang lain. Yang sekarang kita bincangkan dosa besar juga adalah membunuh orang lain. Tak pasti pula sama ada dia adalah masalah mengancam mental atau misteri. Okey, dalam topik ini membunuh diri ini dia ada banyak perbahasan di kalangan para ulama lah. Saya tak nak bincang panjang sangat sebab mungkin tak sampai lagi tentang topik itu. Tetapi secara ringkasnya bunuh diri memang ada pendapat ulama yang sampai mengatakan bahawa kafir berdasarkan dalil. Ada yang kata melihat kepada konteks dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang dihadapi oleh orang itu, tetapi hakikatnya secara dasar kalau orang tanya bunuh diri itu apa, bunuh diri itu adalah dosa besar. Bunuh diri boleh membawa kepada kekufuran. Itu asas dia. Tapi itu dalam konteks kita nak memberitahu. Dalam konteks disiplin ilmu dalam fiqh, dalam akidah, itu bendanya. Maknanya membunuh diri adalah dosa besar sehingga bawa kepada kekufuran dan diharamkan ke atas setiap manusia muslim melakukan membunuh diri. Yang kedua, dari segi kita pula bagaimana kita nak berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa ataupun berita-berita tentang bunuh diri, maka kita kena reserve. Kita kena banyak hold ataupun tidak memberi apa-apa statement. Tidak memberi apa-apa statement tentang orang yang dah bunuh diri. Kecuali dia memang bunuh diri, kita dengar. Sebelum dia bunuh diri itu kita tak sempat nak selamatkan dia, tapi sebelum dia bunuh diri itu dia bercakap dengan bentuk yang dia kutuk Tuhan ke, dia tak puas hati dengan apa yang Allah bagi kepada dia dan sebagainya. Yang tu pun kita tak perlu untuk menghukum apa-apa. Yang penting kita bagi tahu bunuh diri adalah haram, boleh dosa besar, boleh bawa kepada kekufuran. Tapi untuk kita judge manusia yang bunuh diri, itu wallahu alam, sebab kita tak pasti apa yang dia hadapi. Memang betul ada orang yang depression dan sebagainya, tetapi tetap juga
bunuh diri itu satu benda yang berdosa. Okey. Okey, saya pergi bertanya. Okey, Puan Rafiah kejap. Maaf tanya, apakah hukum matinya jika yang pertama, satu mati sewaktu lumba motor secara haram di jalan raya atau di mana-mana laluan. So ada mati. Okey. Lumba motor ni satu perkara yang sebenarnya memang dia dah masuk, dia tidak masuk dalam konteks bunuh diri secara direct, tetapi ulama mungkin membawa konteks itu sebab pertamanya dia dah lumba haram. Lumba haram ni banyak konteks sebenarnya kita, dia bukan isu membahayakan diri dia saja. Yang pertama, dia dah melanggar arahan ataupun undang-undang ulil amri. Dia dah sebab polis kerajaan tak bagi lumba haram. Yang pertama dah tak boleh dah. Yang kedua adalah perkara itu buat perkara yang membahayakan. Dan dia melanggar arahan Allah SWT yang mana Allah sebut dalam Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Yang ketiga, dia membahayakan orang lain. Jadi ini tiga benda yang memang ketiga-tiganya itu dah berdosa dah. Jadi dari segi kita nak hukum dia itu sebagai orang yang bunuh diri, wallahualam, tetapi kita boleh hukum secara tiga benda ni. Pertama, dia dah berdosa dah sebab lawan ulil amri. Yang kedua, dia mencampakkan diri dia dalam kebinasaan. Yang ketiga, dia mendatangkan bahaya dan musibah kepada orang lain juga kalau ia berkaitan dengan orang lain. Kalau tidak berkaitan dengan orang lain pun, lumba haram ini dia mengganggu jalan raya, mengganggu orang lain. Sedangkan letak duri, ada benda-benda atas jalan bukan kita biar, kita tidak mempunyai iman yang selemah iman pun kita tak ada, sebab jalan raya itu untuk kita bagi jalan, bagi laluan, mudahkan orang berlalu dan sebagainya. Jadi orang yang berlumba haram ini dia ada banyak konteks lah. Jadi itu yang obvious, yang jelas betul-betul. Yang lain tentang bagaimana kita menghukum dia bunuh diri kita, Allahualam. Tapi ada ulama dalam bab rokok pun, ni pun sebenarnya bila kita dah tahu secara medikal rokok membawa mudarat dekat diri kita secara direct, maka ulama kata ini adalah proses membunuh diri secara perlahan-lahan. Kalau kita nak kiaskan ulama punya kiasan itu kepada konteks berlumba haram ni pun boleh juga. Maksudnya dia duduk dalam proses dia bunuh diri sebab dah tahu dah. Dah tahu dah benda tu boleh membawa kepada kematian. Orang lumba haram ni dia bukan lumba 30 km sejam, 40 km sejam, tapi kalau kita kata 40 km sejam, 30 km sejam boleh membawa kepada kematian. Kalau orang jatuh atas jalan raya pun, kan, jatuh atas sini, kepala tergantuk pun boleh membawa kepada kematian, apatah lagi berlumba dengan motor, dengan enjin dan sebagainya. Maka itu satu perkara yang kita perlu elakkan dan dia banyak konteks dekat situ yang membawa kepada banyak keharaman yang dia buat. Jika matinya dia terlumba waktu latihan atau pertandingan, okey. Perlumbaan dia ada konteks lain pula sebab perlumbaan dia mesti mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Jarang kita kata orang duduk masuk dekat litar. Saya tidak menghalalkan sukan itu secara ni, tapi tentang sukan pemotoran ni pun sebenarnya ada konteks yang ada perkara yang sebenarnya kalau boleh elakkan juga. Tapi ada yang kata kita nak berlumba, contohnya macam latihan polis, dia ada latihan. Ada latihan untuk mengejar pencuri dan sebagainya, penjenayah dan sebagainya. Polis dan anggota keselamatan bila dia berbuat latihan dalam konteks latihan yang agak bahaya, dia terkeluar daripada perbahasan kita yang tentang ini sebab dia duduk dalam konteks yang lain. Sebab mereka ini bekerja untuk menyelamatkan dan menjaga keamanan negara dan orang Islam. Yang tu tak ada masalah. Yang ni kita bercakap tentang perlumbaan pertandingan yang bahaya. Lebih-lebih lagi kepada aspek pemotoran. Tapi bila bercakap tentang perlumbaan, kita kena saya tak boleh rigid, saya tak boleh meletakkan hukum direct macam tu je, tak. Okey, kita tengok orang yang berlumba, mereka berlumba mesti pakai alat-alat keselamatan. Letak keselamatan, pakaian keselamatan menghalang tulang belakang kita daripada mendapat impak yang teruk. Lepas tu pakaian-pakaian
seluruh suit pakaian dia, full face, helmet dan sebagainya, itu adalah satu sebab yang diambil oleh orang-orang yang melakukan latihan untuk tujuan pertandingan pemotoran ini. Maka kalau dia dah ambil dah tapi mati dekat litar lumba tu, Wallahualam, kita serah kepada Allah Ta'ala je. Tapi kalau tanya saya, kalau untuk pertandingan lumba, perlumbaan, saya Wallahualam, mungkin orang tak setuju dengan saya, tapi saya sukar nak bagi cadangan lah untuk orang pergi berlumba. Cumanya dalam konteks kita berdakwah, ada orang cakap daripada mereka lumba haram, baik kita bawa masuk dia orang kepada litar dan pakaikan mereka dengan alat-alat keselamatan, dan dekat situ kita ajarkan kepada mereka etika, kita ajarkan kepada anak-anak muda ini yang kita tak boleh dia orang suka berlumba, kita sukar untuk cut off dia punya keinginan dan kita bawa daripada berlumba bawa pergi masjid terus. Mungkin ada yang boleh, tetapi dalam konteks dakwah dia tidak boleh begitu. Mungkin ada yang boleh, tetapi ramai mungkin tak boleh. Jadi bagaimana kerajaan, bagaimana para asatizah, para ulama, bagaimana orang-orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan manusia ini, dalam masyarakat kita ini, dalam membangunkan negara ini, bagaimana kita nak buat? Mungkin kita kata daripada dia berlumba haram, tidak ada alat-alat keselamatan, mengganggu jalan raya sebagainya, buat mari kita wujudkan program, bagi mereka pakaian alat-alat keselamatan, ada undang-undang, ada etika, dia guna jentera-jentera yang dah dijaga dan di inspect ataupun dilakukan pemeriksaan kepada jentera-jentera yang mereka gunakan dan sebagainya. Wallahualam, itu mungkin salah satu cara kita nak mengajak anak-anak muda balik kepada pangkal jalan. Dan dalam proses itu juga bukan hanya kita mengajarkan tentang perlumbaan saja, tidak. Etika kena jaga, akhlak kena jaga, beragama kena ajarkan mereka beragama. Maka kerajaan dan orang-orang bertanggungjawab perlu buat benda ni. Jangan kita fikir tentang nak tarik orang-orang yang dekat jalan raya, bahaya dan sebagainya, lumba haram sebagainya, lepas tu masuk dalam litar, kehidupan mereka dalam litar pun kita tak jaga tentang solat dan sebagainya, itu pun satu masalah lain juga. Seorang keluar daripada rumah dalam keadaan marah bergaduh, tekan minyak laju, kemudian keluar okey, konteks ini juga kita serah kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita tak tahu apa yang dia rasa, kita tak tahu, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau berlaku aksiden, terbabas, meninggal dan sebagainya, kita kata itu kemalangan yang kita harapkan Allah ampunkan dia. Sebab banyak konteks yang berlaku dalam kehidupan manusia ni, kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tapi bila kita cakap tentang bunuh diri, memang haram, boleh bawa kepada kekufuran. Itu sebab dalam Islam kita diajar nahnu nahkumu 'ala adh-dhawahir wa natawalla as-sarair. Kita menghukum di atas zahir apa yang kita nampak, dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang sarair, perkara-perkara yang kita tidak dapat nampak. Okey, wala tulqu, dia huruf qaf, dia bukan wala tulku, bukan huruf kaf, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Eloknya tulis jawi, eloknya tulis harap. Kalau tulis rumi ni selalunya tak betul dia punya makhraj huruf itu. Kalau boleh tulis harap, tulis jawi tu, ataupun copy paste daripada website yang ada ayat Quran untuk bantu jemaah lain juga, insya-Allah. Okey, saya nampak macam perbahasan ni dah macam terkeluar sikit, tapi tak apalah, dia berkaitan. Okey, so kita terus kepada hadis yang seterusnya. Wa qala Quraisy 'ani Sya'bi 'an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kaba'ir al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Sebesar-besar kabair. Ini hadis dalam riwayat dalam Bukhari. Sebesar-besar kabair. Dosa besar yang paling besar adalah apa? Adalah al-isyrak billah, syirik kepada Allah SWT. Bunuh manusia, bunuh orang lain. Kita masih lagi bercakap tentang bunuh orang lain. Bunuh orang lain, wa uququl walidain, dan derhaka kepada ibu bapa. Tengok, derhaka kepada ibu bapa pun duduk dekat nombor 3 juga, tapi maintain al-isyrak billah duduk depan sekali. Itu sebab ulama-ulama Imam Zahabi sendiri beristihad bahawa ia adalah dosa yang paling besar, dan sepakat ijma' para ulama tentang syirik adalah dosa yang paling besar.
Okey, lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya, wa an Humaid bin Hilal nabba'ana Bishr bin Asim, nabba'ana Uqbah bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang nabba'ana, cuba tengok terjemahan dalam kitab terjemahan. Di sini dikata daripada Humaid bin Hilal, nabba'ana Bishr bin Asim, telah memberitahu, Bishr telah memberitahu kepada kami. Lepas tu nabba'ana Uqbah bin Malik, Uqbah bin Malik pun memberitahu kepada kami juga. Ini nabba'ana, akhbarana, haddathana, sami'ana, contohnya ini semua lafaz-lafaz dipanggil ada'ut tahammul wal ada' dalam ilmu hadis lah. Adab-adab kita menerima hadis dan adab-adab kita memberikan, menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Jadi kita kena sincere, kita kena honest, kita kena jujur bagaimana kita menerima hadis itu. Ada yang aku membacakan hadis ini kepada syekh aku. Jadi itu qara'tu ala syekh, maksudnya cara belajar itu adalah aku membaca kepada syekh. Ataupun aqra'ani, telah membacakan orang lain kepada aku dalam satu majlis pengajian. Itu sebab para ulama ni terlalu detail. Mereka jujur dalam meriwayatkan hadis. Itu sebab kalau ada orang mempertikaikan tentang apa yang ulama-ulama hadis buat, para perawi hadis ni cuba jaga agama ini belakang hadis ni, maka kita sedih sebab ulama-ulama hadis terlalu detail dalam membicarakan tentang hadis, meriwayatkan hadis. Okey. Daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna Allah aba ala man qatala mu'minan qalaha thalathan wa hadha ala syarti Muslim. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah SWT aba, mengabaikan, tidak mengendahkan, tidak menghiraukan ke atas sesiapa yang telah membunuh seorang mukmin. Dia cakap 3 kali, Nabi sebut 3 kali. Maksudnya bila kata Nabi sebut 3 kali, maknanya apa? Maknanya menunjukkan bahawa itu adalah dosa yang besar. Itu adalah satu kepentingan yang perlu diambil, dan betul-betul dijaga oleh seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan mempunyai syarat Imam Muslim. Maksudnya Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini, dan hadis ini juga memenuhi syarat Imam Muslim. Cuma Imam Muslim tak keluarkan hadis inilah. Nak bagi tahu, kata bila orang kata, oh iya hadis ini atas syarat Imam Muslim, maksudnya hadis itu sahih dan kuatlah justifikasi kenapa dia jadi sahih itu. Apa makna tidak mengindahkan? Apa makna tidak menghiraukan? Allah tidak menghiraukan untuk memberi ampun dan maaf. Ini makna hadis ini berdasarkan syarah para ulama tentang apa maknanya Allah tidak mengendahkan, Allah tidak menghiraukan siapa-siapa orang yang membunuh orang mukmin yang lain. Maknanya tidak mengendahkan, tidak menghiraukan dalam konteks untuk memberi kemaafan dan keampunan. Wallahu alam, itu hadis yang kita sedang baca ini. Lepas tu ada lagi hadis yang seterusnya. Nabi kata apa? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali ke atas anak Adam yang pertama tanggungan dosa daripada darah ini. Maknanya dia apa? Anak Adam yang pertama apa? Cerita orang yang bunuh, yang mula-mula bunuh tu cerita siapa? Habil ke Qabil? Habil ke Qabil? Ingat tak? Habil ke Qabil? Habil kan? Habil ke Qabil? Lupa dah? Nak ceritanya, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kata kalau ada darah yang tertumpah, kalau ada kematian, kalau ada jiwa yang terbunuh secara zalim, maka sesungguhnya dosa dia membunuh itu, maksudnya dapat kesan juga kepada anak Adam yang pertama.
Sebab apa? Nabi kata apa? Nabi kata li'annahu awwalu man sannal qatl. Sebab dia adalah orang yang apa? Orang yang mengajarkan, orang yang membuat pembunuhan yang pertama. Jadi nak bagi tahu dekat dalam hadis ini bahawa dosa membunuh itu dosa besar yang pertama. Yang kedua, Nabi nak bagi tahu jangan kita duk buat satu dosa sehingga kita tak tahu ada tak orang ikut dosa yang kita buat. Sebab kalau ada orang ikut dosa yang kita buat, kita akan mendapat dosa yang sama juga tanpa ada kurang, tanpa ada lebih. Sebab dalam satu hadis Nabi kata apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu, kalau tengok dalam satu hadis ini, man sanna fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithla ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Dalam satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Nabi kata siapa-siapa yang buat dalam Islam satu sunnah, satu perkara yang baik. Ini bukan dalam bab ibadat, ini bukan dalam bab ibadat. Ini dalam bab kebaikan. Dalam bab kebaikan. Siapa yang buat di dalam Islam satu kebaikan dan diamalkan oleh orang yang selepas itu, okey, dia termasuk juga ibadat, tetapi ibadat yang contoh. Kita solat dan kita ajarkan solat itu kepada orang lain. Itu konteks kita mengajarkan ibadat, tetapi ibadat itu kita bukan buat sendiri. Faham tak? Ini makna dia. Tapi kalau dalam konteks bukan ibadat, contohnya kita ajarkan orang kutip sampah, kita ajarkan orang masak untuk mak dia contohnya. Jadi itu pun sunnah dalam kebaikan juga, sunnah yang baik juga. Apabila sunnah itu adalah, apabila perkara itu dilakukan oleh orang yang selepasnya, maka kutiba lahu mithlu ajri man amila biha. Telah dituliskan juga, akan dituliskan juga untuk orang yang mengajarkan kebaikan itu pahala seperti mana pahala orang yang buat tu. Wala yanqusu min ujurihim syai'a. Tidak ada kurang pun daripada pahala-pahala mereka itu satu pun. Wa man sanna sunnatan fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang melakukan satu perkara di dalam Islam, perkara yang tidak baik, perkara yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, dan dia diamalkan dengannya, dengan perkara yang jahat itu, perkara yang mungkar itu selepasnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha. Dituliskan juga dosa seperti mana dosa orang yang melakukan kejahatan itu. Wala yanqusu min auzarihim syai'a. Tak kurang sikit pun daripada dosa-dosa tersebut. Maka kita faham daripada hadis ini, nak bagi tahu kata membunuh dosa besar. Yang kedua, jangan duk buat perkara yang tidak baik sehingga boleh membawa kepada orang lain pun buat perkara yang tak baik disebabkan dia tengok kita buat perkara yang tidak baik. Kita buat maksiat, orang lain tengok kita buat maksiat dan orang ikut maksiat yang kita buat, na'udzubillah. maka itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, supaya kita dapat jauhi perkara-perkara mungkar, membunuh orang dan sebagainya, na'udzubillah, dan kita juga menjauhi daripada melakukan perkara-perkara jahat sehingga kita tidak tahu orang lain ikut ke tak apa yang kita buat jahat tu. Kalau dia tak ikut, tak apa. Tapi kita tetap juga berdosa dengan perkara jahat. Tapi kalau dia ikut, dosa itu akan terus berganda, na'udzubillah, supaya kita terpelihara daripada perkara-perkara tersebut. Jadi saya rasa saya kena berhenti dulu. Untuk hari ini saya minta habis awal sikit, saya minta maaf sangat-sangat, minta izin. Sebab saya rasa macam takut ada, Okey, saya rasa tak ada soalan dekat sini. Ustaz, kalau kita nak baca hadis pada anak-anak dan keluarga kita, sebelum ni ada dah soalan-soalan ni kan. Maksudnya, kitab-kitab saya bagi tahu, kita hadis 40 boleh baca, Riyadhus Salihin boleh baca, Al-Azkar yang kita baca pun boleh baca. Boleh ajarkan kepada anak-anak, insya-Allah kita dah belajar kan. Jadi ambil catatan-catatan dan ajar kepada anak-anak. Ambil hadis yang sahih, ajarkan kepada anak. Tak ambil daripada kitab-kitab, yang pentingnya hadis itu sahih. Yang pentingnya hadis itu sahih dan ajarkan kepada anak-anak. Okey. Jadi saya rasa saya berhenti dulu setakat itu, insya-Allah. Sebab saya nak kena pergi ke Pejabat Agama Islam Sarawak
untuk observe pelajar dan suara pun dah mula tak berapa okey. Saya minta maaf di atas segala kekurangan dan insya-Allah kita sambung. Saya minta maaf tak dapat nak habis lagi tajuk membunuh orang membunuh jiwa yang lain tak dapat nak habis lagi. Saya minta maaf sangat-sangat, tapi saya harap sangat-sangat kita dapat belajar beramal untuk diri kita, dan yang keduanya kita beramal untuk kita buat kerja dakwah supaya amalan kita buat masa kita hidup akan ada untuk kita pahala, dan selepas kita mati pun ada orang lain yang mengamalkan apa yang kita ajar tu supaya kita ada jariah untuk diri kita dan juga untuk semua jemaah yang saya kasihi dan Allah Ta'ala rahmati dan berkati insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Azhar atas kesedia berkongsi ilmu yang mengenai dosa-dosa besar itu, mengenai dosa membunuh. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya, dan dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Dan semoga kita bermuhasabah diri dan mengenali diri kita, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Ustaz kita tangguhlah dulu Ustaz ya, sambungan seterusnya nanti, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan soal Asr. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Alhamdulillah.